Kita kembali semula bersama kami di Rampai Pagi dan tibalah masa yang kita nanti-nantikan pada pagi ini bersama menerusi segmen Raudah Hati. Dan Alhamdulillah, tajuk yang menarik juga sebenarnya untuk kita ni kupas dengan lebih mendalam. Budaya kerja yang toksik. Apa sebenarnya budaya kerja yang toksik ini? Alhamdulillah, menerangkan mengenai dengan perkara ini bersama dengan narasumber kita, Yang Mulia Puan Dayangku Nur Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Amran, pegawai kaunselor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali berterima kasih di atas kehadiran Puan ya pada pagi ini di Rampai Pagi bersama dalam segmen Raudah Hati, mengongsikan dan juga memberikan pencerahan ini berkenaan dengan budaya kerja yang toksik. Ramai yang tidak mengetahui ini, termasuk saya sendiri, apa maksudnya toksik ini dan apa di sebalik budaya kerja yang toksik ini ya. Jadi jangan biarkan saya dan juga Wali tertanya-tanya. Mungkin penonton kita juga tertanya-tanya. Toksik kita tahu, tapi maksudnya budaya kerja yang toksik ini secara rincinya mungkin insyaAllah Puan dapat menjelaskannya. Kami persilakan. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali syukur Alhamdulillah kepada Allah kerana dengan izinnya juga kita ini bertemu pada hariannya. Dan seperti yang dinyatakan tadi, tajuk pada pagi ini budaya kerja yang toksik. Jadi dari tajuknya itu sudah toksik kan, artinya ia adalah satu yang sesuatu yang tidak baik, menjadi racun. Jadi sebenarnya budaya kerja yang toksik ini merujuk kepada perbuatan atau tingkah laku atau kelakuan yang tidak baik dan tidak sihat, yang sudah menjadi satu kebiasaan di tempat kerja. Dan kenapa ia indah baik dan tidak sihat ini? Kerana ia boleh menjejaskan kesejahteraan dan kesihatan individu dan juga since ini tempat kerja kan, jadi ia boleh menjejaskan juga kesejahteraan keseluruhan organisasi atau tempat kerja itu. Betul. Dan antara kesan-kesan budaya kerja yang toksik ini, ia bukan hanya memberi kesan sebenarnya kepada individu, tapi juga kepada tempat kerja organisasi, bukan sahaja dari sektor kerajaannkah, ia juga menjejaskan yang dari sektor swasta, persendirian, apa sahaja yang ada warga kerja, ia sudah tu kesannya. Jadi antara kesan-kesan ini ia boleh mengakibatkan gejala masalah kesihatan mental dan fizikal. Sebagai contoh, seorang individu yang berada di dalam persekitaran yang mengamalkan budaya kerja yang toksik ini, ia boleh menjadi stres arahnya, dan daripada stres itu boleh sakit kepala, ada yang darah tinggi, dan dari segi masalah mental seperti mengalami depression ataupun kemurungan, anxiety ataupun keletihan yang keterlaluan ataupun burnout dan juga trauma yang akan membuatkan seseorang merasa keliru ataupun rasa indah nyamanlah bekerja. Dan juga menurut World Health Organization, pada tahun 2019 sahaja sebanyak 15% orang dewasa yang bekerja mengalami masalah mental. Dan ada kaji selidik juga yang dibuat oleh American Psychological Association pada tahun 2012 mendapati 41% warga kerja yang dari sampel diorang inilah 1,000 lebih mengalami masalah kesihatan kerana tekanan. Dan salah satu faktor adalah budaya kerja yang toksik ini. Dan kesan lain juga, warga kerja akan merasa tidak selamat dan rasa tidak selesa di tempat kerja. Dan oleh itu ia akan membawa kepada ketidakhadiran pekerja ni. So hilang motivasi, hilang semangat akan datang bekerja. Dan ia juga akan membuatkan pekerja menjadi kurang melibatkan diri, kurang penlibatan diri dalam aktiviti di pejabat. Dan mereka juga akan diselubungi dengan perasaan negatif, dan perasaan negatif ini akan meningkatkan konflik di kalangan warga kerja. Ada pertelingkahankah ataupun perasaan negatif lain seperti rasa tidak dihargai, rasa tidak dihormati dan sebagainya. Dan organisasi atau syarikat juga akan mengalami kerugian disebabkan oleh high turnover rate ini.
Artinya kalau ada pekerja yang berhenti disebabkan oleh budaya kerja yang toksik ni, diorang indah tahankah, jadi berhenti dan mencari orang baru. Orang baru ini pun berhenti juga dan mencari lagi. So it's an endless cycle. So akhirnya akan merugikan syarikat dari segi wang dan juga dari segi tenaga mereka dan dari segi masa. Dan ia juga boleh menjejaskan produktiviti kerja. Baik ya. Jadi budaya kerja yang toksik ini adakah ianya diri individu itu yang toksik ataupun rakan-rakan di sekeliling ataupun tugas yang diberikan itu yang membuatkan mereka tertekan ni puan kalau menurut puan sendiri? Perbuat ia toksik ini sebenarnya dari sikap individu itu. Ia merujuk kepada kelakuan individu itu. So ia bersangkut paut juga dengan tugasannya, dengan orang sekeliling ia juga, dengan tugasan pun ia juga. So semua tu adalah faktor yang memainkan peranan dalam terciptanya budaya kerja yang toksik ini. So dari individu itu mungkin ia membawa kelakuan yang tidak baik, mungkin darinya sendiri ataupun disebabkan oleh persekitarannya ataupun orang-orang di sekeliling yang membawa-bawa ia, ataupun dari segi tugasan sebagai contoh, kalau tugasan itu terlalu membebankan sekiranya terlalu banyak, mendatangkan kepada stres. Dan dari stres ini, dari tekanan ini boleh lagi mendatangkan perkara lain seperti indah mahu bekerjasama dengan rakan sekerja yang lain dan sebagainya, dan kurang produktiviti kerjanya itu menurun. So budaya kerja yang toksik ini bukan sahaja dari individu itu, tapi yang apa sahaja ada dalam tempat kerja itu pun memainkan peranan juga. Sedar tidak sedar rupanya diri sendiri yang toksik sebenarnya ya. Datang akhirlah kerja tidak mau dibuatlah ya, dan ini akan membebankan rakan-rakan tugas yang di sekeliling ya. Begitu juga rakan-rakan yang di sekeliling, tugas tidak mau dibagi sama rata dan sebagainya. Begitu juga di pejabat masing-masing ya. Jadi suasana di tempat bekerja itulah yang menyebabkan suasana budaya kerja yang toksik ini ya. Dan saya mendengarkan tadi puan ada menyatakan bahawa ianya akan berakibat kepada kurangnya produktiviti di dalam satu-satu jabatan ataupun tempat bekerja tersebut ya. Mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi ni bagaimana ia boleh menjejaskan produktiviti kerja tersebut ni puan. Okey. Budaya kerja yang toksik ini menjejaskan produktiviti kerja dari segi pelaksanaan tugasan itu. Jadi seseorang individu itu yang berada di dalam persekitaran yang mengamalkan budaya kerja yang toksik ini akan menjadi susah untuk melaksanakan tugasan sebab ia payahkan menumpukan perhatian kepada tugasnya ni. Jadi masa yang diluangkan di pejabat, instead of ia fokus kepada tugas, akan menyiapkan kerja dan sebagainya, kalau umpamanya ia kena buli ataupun kena pulau-pulaukan, jadi ia akan instead of memikirkan masanya itu diluangkan untuk kerja, ia akan memikirkan hal lain, seperti macam mana akan melarikan diri dari pembulian ini, macam mana akan mengeluarkan dirinya dari keadaan ini, situasi keadaan toksik tersebut. So seseorang itu juga akan merasa tertekan ke, ada kemurungan ke. Jadi kalau sudah seseorang ini rasa tertekan, macam mana ia akan fokus membuat kerajanya. So dari segi kecekapan, efisiensinya pun terjejas. Mungkin dulu ia on time buat kerja, tapi disebabkan oleh budaya kerja yang toksik ini, ia jadi lambat mengantar kerja, menyiapkan tugas. Jadi produktiviti pun akan terjejas. Itu dari segi bully yang difahamkan boleh saja menjejaskan pekerja yang bertugas ya di satu-satu jabatan tersebut. Difahamkan ada juga faktor-faktor lain nih selain daripada bully di tempat kerja puan. So saya akan share lah beberapa ciri ataupun contoh dan ciri-ciri ini ada disebut di dalam beberapa kertas kajian. Seperti dalam kertas kajian oleh Russell et al. 2021 yang diterbitkan dalam International Journal of Environment Research and Public Health, dan juga dalam artikel yang diterbitkan oleh World Health Organization pada tahun 2022. Jadi jangan salah anggap saya beri contoh ini kan mengomplain ataupun ranting. Jadi contoh yang pertama seperti yang saya sebutkan adalah bully.
Dan apabila kita ni bercakap pasal bulian ni, orang pun adakah bulian ni di tempat kerajanya? Macam mana jatuhnya? So orang fikir bulian ni hanyalah serangan fizikal sahaja. Tapi sebenarnya ia juga merangkumi serangan kepada emosi dan mental seseorang. Contoh ada ke tu? Yes, ada. Apa sahaja kira macam tindakan yang menyakitkan hati kah, ataupun dengan niat untuk menyakitkan hati orang atau memberi tekanan kepada seseorang, itu sebenarnya buli. Jadi bulian ni ia berlaku ada vertikal, ada horizontal. Vertikal macam orang atasan membuli orang bawahan dan sebaliknya, ataupun yang horizontal berlakunya pembulian di kalangan warga kerja yang sama level lah. Jadi contoh-contohnya seperti dari segi percakapan yang kasar, ada ketua yang memarahi orang bawahan ini dengan memaki hamun, menengking sampai tercalar maruah seseorangannya, ataupun ada budaya berpuak-puak. Sudah tiada puak-puak, geng A ni berkelahi lagi dengan geng B. Macam ada puaknya lah. Dan sudah tak berpuak-puak, yang memulau-mulaukan lagi orang lain, memulau-mulaukan seseorang ni, membawa orang lain untuk tidak melayani rakan kerja ini dengan baik. Jadi itu pun sebenarnya salah satu jenis buli. Dan juga contoh lain macam umpat-mengumpat di kalangan warga kerja sehingga timbulnya perkelahian, ataupun ada diskriminasi, ada yang pilih kasih, dan juga salah guna kuasa. Sebagai contoh, ketuanya ni Indah membenarkan orang bawahannya ni cuti tanpa alasan yang munasabah. Sampai cuti mandatory ni hangus sebagai contoh. So ini sebenarnya salah satu buli sudah ni. Ataupun arah kerja tu ada yang kadangnya senior, junior. Seorang senior ni kamu yang dah boleh balik makan 12.15 mesti stay di office. Pasal apanya? Pasal kami pun stay di office. Jadi junior ni mesti mengikut. Ataupun Indah boleh balik kerja 4.30. Mesti tunggu kami siap kerja walaupun kamu sudah siap. So itu sebenarnya buli sudah tu, and itu adalah salah satu ciri budaya kerja yang toksik dan tidak seharusnya diamalkan di tempat kerja. Dan contoh lain juga selain daripada buli seperti komunikasi yang lemah dan negatif. Artinya kurang komunikasi di antara warga kerja. Sebab tadi mungkin si A dengan si B ni berkelahi. Dan disebabkan pertelingkahan ni, si A ni dengan si B Indah mau bercakap. Sedangkan ada informasi kerja ataupun yang projek mesti disampaikan arah CB. Tapi sebabnya Indah mahukan berkomunikasi, jadi sampai ada komunikasi yang tertangguh, ada informasi yang tertangguh. So boleh menjejaskan projek atau satu tugasan itu. Dan juga bercakap secara pasif agresif. Ini termasuklah bercakap secara sarkastik. Dan akhirnya akan menimbulkan perkelahian. Ataupun bercakap sesama sendiri ni payah direct atau clear. Semua akan main sindir-sindir. Sebagai contoh, kalau dalam satu mesyuarat, si A ni dia terpakai dengan pandangan si B. Tapi instead of ia menyuarakan pendapatnya dengan baik, bermuzakarah, berbincang secara baik, keluar dari mesyuarat itu ada post status di WhatsApp. Bahaya ni kadangnya post status di WhatsApp ni hashtag mun paham bisai. Itu lagi yang boleh menimbulkan pertelingkahan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang boleh menjejaskan komunikasi, kerjasama dan perpaduan di kalangan warga kerja tu. Saya suka dengan perkara tersebut ni Puan ya. Kerana permuzakarahan secara berundingan ini adalah kita rasakan sesuatu yang penting ya di dalam budaya kerja kita ni. Tetapi begitulah katanya, siapa makan lada ia tak terasa pedasnya. Jadi maksudnya di sana si individu tersebutlah yang penyebar toksik di dalam komuniti kerja tersebut. Jadi adakah ia sedar yang ia penyebar toksik di tempat kerja tersebut? Ada yang sadar, ada juga Indah sedar ni sebenarnya ia ni yang toksik, yang beritahu ia ni yang Indah puas hati dengan ini sebab ani ataupun sebab kekurangan orang. Jadi orang yang toksik ni kadangnya ia Indah sadar sebenarnya ialah yang menyebarkan negativity puncanya. Jadi ia salah satu kira caralah untuk mengendalikan budaya kerja yang toksik ini sebenarnya ketua yang memainkan peranan yang penting sebenarnya. Sebab ketua ni kenapa memainkan peranan penting? Sebab ia saja yang ada authority, yang ada kuasa untuk orang bawahannya ni mendengar cakapnya. So ia ada authority kan, jadi ia perlu mengambil tindakan, ia perlu bertindak. Jangan hanya ia lihat orang bawahannya ni
ada yang bermasam muka, ada yang berkelahi dan sebagainya, bersindir-sindiran. Anda boleh bercakap, itu masalah orang bawahanku tu. Anda kau masuk campur, kamu pun berpasaran sudah. Seorang ketua yang mempunyai kemahiran kepimpinan akan proaktif, akan cuba untuk menyelesaikan dan memastikan orang-orang bawahannya ini bekerja dalam persekitaran yang sihat. Ya, sehat, selesa juga ya. Jadi apabila orang bawahan ini nanti meminta bantuan daripada orang atasan lah ya, tidakkah perkara ini akan memburukkan lagi keadaan ataupun juga suasana ni? Maksud saya nanti si individu tersebut akan memarahi rakan sekerjanya ya kerana membuat teguran ke hadapan ketua ataupun macam mana? Ya. Seharusnya Indah pulang menjadi isu seharusnya bila diberitahu atau dilaporkan kepada pihak-pihak yang tertentu macam ketua, sepatutnya Indah menjadi isu sampai orang kan rasa takut untuk menyuarakan sebenarnya, sebab ia adalah hak semua orang, semua individu untuk bekerja di dalam keadaan ataupun persekitaran yang selamat. Dan selesa. Jadinya ketua ni yang perlu memikirkan macam mana aku akan memastikan yang diorang ni Indah lagi berkelahi. Mungkin saja orang yang toksik ini dihantar ke kaunseling ataupun menjemput orang yang mungkin kaunselor untuk memberi kursus kepada orang-orang bawahannya ni macam mana akan mengendalikan konflik dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kerana masa kita ni pun kurang daripada 5 minit lagi ya Wali ya. Saya tadi bertanya, kalau macam dalam gurauan, kan gurauan ini kadang-kadang dalam bertugas memang kelihatannya manis ya, tapi pengisian gurauan tersebut kadang-kadang menjatuhkan maruah seseorang dan itu ia merasa bahawa dirinya sedang dibuli, ataupun apakah itu dalam kategori toksik juga dalam bekerja ni Puan? Macam mana? Gurauan, sindiran, tapi cara gurauan lah. Kalau sudah ia sampai menjejaskan seseorang, menyakitkan hati seseorang, itu pun sudah boleh diklasifikasikan sebagai toksik. Jadi perlu juga individu ni mungkin mencakapkan kepada orang yang bergurauan ni macam beritahu ia anda terpakai dan gurauan cuma tu, ia diselesaikan dengan cara rasional. Jangan terikut-ikut emosi. Yang pentingnya untuk menjadi seorang yang rasional ni. Dan juga amat penting juga untuk orang di sekeliling, apabila kadang-kadang kita ni sadar ada orang yang terasa hati ataupun kita ni nampak wajahnya berubah kita ni sebagai observer ataupun orang di sekeliling ni yang memerhatikan, perlu step up, perlu menegur ataupun diberhentikan gurauan sedemikian. Jangan ikut-ikutan. Ini kadangnya mendengar kawan membawang, ikut duduk, mendengarkan angguk-angguk. Gosip harian ini. Jadi jangan diikut-ikutkan. Yang budaya mana yang indah baik, jangan diikut dan dipasing ke pelapis baru, ke generasi baru. Sebab itu jadi satu budaya jadi tingkah laku cuma itu tidak seharusnya dinormalisasikan. So mesti juga kita ni imagine diri kita ni di tempat di posisi orang yang kena buli itu. Macam mana rasanya kena buli? Macam mana rasanya kena pulau-pulaukan? Dan perlu diingat juga, mungkin hari ini ia yang kena buli, esok mungkin kita ni. Sebab sebagai orang Islam pun tadi mesti percaya Allah itu adil, dan apa yang kita ni buat arah orang mungkin akan berbalik arah kita ni, ataupun mungkin akan berbalik arah anak cucu kita ni. Jadi kita ni dituntut jualah untuk membuat baik sesama sendiri ni. Balik semula kepada poster tadi, ciri-ciri budaya kerja sosial, kita boleh menyentuh lagi berkenaan dengan mengambil kesempatan dan tiada ataupun kurang sokongan ni. Mungkin boleh dengan ringkasnya mengongsikan mengenai perkara ini Puan. Mengambil kesempatan ini sebagai contoh, saya beri contohlah saja. Ketua yang baik, yang jarangkan marah. Jadi orang bawahannya mengambil kesempatan, bosnya pemarahnya datang pukul 9, balik pukul 11, patang dia lagi timbul-timbul. Jadi itu ia sudah mengambil kesempatan ke atas kebaikan bosnya, ketuanya, ataupun ada juga yang pekerja yang produktif, yang rajin, kerja on time, diambil kesempatan
dilumpuk dah semua tugasan dan arahnya. Sedangkan yang lain dia buat kerja ataupun kerja yang sanang-sanang saja. So hanya akan menjejaskan produktiviti. Pasalnya orang berkemahiran ini dia terlegikan mau mengaku ni pandai buat ni. Hanya dia pandai ni ikutnya tujuan yang orang yang memasing kerja arahnya. So ini akan menjejaskan prestasi organisasi itu. Dan juga tiada atau kurang sokongan ni. Sebagai contoh yang macam tadi, si A dengan si B indah mau bekerja sama, tidak memberikan kerjasama yang baik sesama sendiri, ataupun ego hanya mengutamakan kepentingannya, mengutamakan apa perasaannya. Ini orang yang emosionalnya, ataupun ada yang iri hati dengan kejayaan rakannya ni kerana puji kerajaan yang bisai dan sebagainya. So instead of ia memperbaiki dirinya sendiri, ia sibukkan menjatuhkan orang di pejabat ini. Jadi contoh-contoh ini berlaku di tempat kerja dan dinormalisasikan dengan alasan andanya kerja di sininya bosannya nang pemarah, dengar saja, jangankan manja. Dijustifikasikan sudah bah. So sebab itu ia jadi satu budaya sudah yang lepas ini. Baik, ya itulah antara aspek mengambil kesempatan dan juga tiada kurang sokongan boleh membuatkan budaya toksik ya di tempat kerja kita ni. Jadi apa yang dapat disimpulkan di sini secara ringkas ni pun sebelum kita tutup ruangan Raudah Hati ini? Okey, kesimpulannya bukan sahaja ketua yang perlu bertindak, tapi semua orang di tempat kerja itu memainkan peranan untuk memastikan semua bekerja dalam persekitaran yang selamat dan selesa. Baik. Dan buang budaya ataupun tingkah laku yang baik itu dan start menormalisasikan budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Dayangku Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Amran, Pegawai Kaunselor bersama kita pada pagi ini dengan perkongsian tersebut. Jumpa lagi di lain kesempatan Puan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Puan. Baik.